menerusi kitab Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid daraini amin. Di dalam tajuk faktor kesabaran dan kecekalan, faktor kesabaran dan juga kecekalan, sabar Nabi SAW dan juga para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini penulis membawakan satu tajuk khusus. Setelah kita sama-sama membincangkan secara panjang lebar daripada awal kitab, tuan-tuan, berkenaan tentang kisah dan juga sejarah, terutamanya iaitulah daripada saat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatrah daripada kelahiran sampailah dilantik menjadi Nabi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisahnya dan juga ada ibrahnya. Subhanallah. Kemudian kita bincang pula daripada saat dilantik menjadi Nabi Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui zaman-zaman tribulasi, zaman-zaman penindasan. Dan saat penindasan ini adalah saat yang sangat besar, ujian yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Saat yang sangat getir, dan kalau kita hayati perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ini, tuan-tuan, memang sampai akan menyebabkan hati kita ni rasa pilu, rasa sedihnya, bahkan ada setengah daripada orang mengatakan kalau nak lembut hati itu bacalah kisah Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in agar lembut hati kita. Bila mana kita meneladani dan juga menghayati kisah mereka yang hebat. Tuan-tuan, sampailah kemuncaknya bicara kita pada kuliah yang lalu, iaitulah tahun kesedihan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak dia punya deritanya, tuan-tuan, ditindas, disakiti, dipulaukan Rasulullah SAW. Sampailah kemuncaknya, iaitulah diuji dengan kehilangan orang yang paling disayangi. Antara besar dalam ujian dalam hidup ni, tuan-tuan, iaitulah bila mana kita ni berpisah ataupun kita ni kehilangan orang yang paling kita sayang. Dalam sejarah, dalam kisah Nabi SAW yang paling dikasihi, paling disayangi, paling banyak jasanya dalam hidup Nabi SAW itu ada dua orang. Yang pertamanya iaitulah Abu Talib, dan yang keduanya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi kedua-duanya mereka ini meninggal dunia pada tahun yang sama. Ini kemuncak ujian yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan tahun itu sebagai tahun kesedihan. Jadi sememangnya kita dan masing-masing dia ada ujian dia. Ada sahabat ni ujian dia macam ni, ujian sakit. Ada sahabat ni ujian dia ujian rumah. Memang dunia ni dia tempat ujian. Dan orang yang paling hebat diuji itu, paling banyak diuji adalah Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling banyak diuji adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang diuji ini, para jemaah sekalian, adalah orang yang disayangi
dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bicara yang disebutkan oleh penulis ini, iaitulah faktor kesabaran. Inilah hebat ujian macam mana sahabat-sahabat ini mereka ni boleh kental, boleh sesama itu, terutamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, ini tajuk khusus, bukan kisah, tapi ilmu adalah pelajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia stop sekejap, dan seketika daripada bicara kisah. InsyaAllah lepas daripada tajuk ni, kita akan masuk balik pada bicara kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bicara ni betul-betul penulis fokuskan berkenaan tentang satu tajuk khusus, iaitulah pelajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Bahkan boleh juga dikategorikan sebagai ibrah yang paling utama daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah faktor kesabaran dan kecekalan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, terutamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini orang yang sabar pun akan tercengang, kata penulis. Orang yang sabar pun akan tercengang. Orang-orang yang cerdik akan tertanya-tanya sesama mereka, apakah sebab dan faktor yang membuatkan orang-orang Islam begitu ketat sekali menghadapi penderitaan yang memuncak ini. Penulis memulakan dengan mengatakan orang yang sabar pun akan tercengang. Subhanallah, ini kalam yang luar biasa lah, tuan-tuan. Sedangkan dia orang yang sabar, kalau orang yang tak sabar, dia kagum dengan orang yang sabar, yang ini mungkin biasa. Tapi kalau orang yang sabar pun dia merasa kagum, dia merasa tercengang, yang ini luar biasa. Sebagai contoh, ini contoh lah tuan-tuan. Kalau orang yang pandai main badminton, dia kagum tengok orang sekian main badminton, dia mengakui kehebatan orang sekian main badminton, maknanya itu sesuatu yang luar biasa lah. Kalau orang awam kata kita ni pandai main badminton, itu biasa saja. Tapi kalau Datuk di Chokbi kata kita ni pandai main badminton, itu luar biasa. Itu nak menunjukkan bahawasanya memang kita ni pandai betul main badminton. Itu contoh. Jadi kalau orang yang sabar, dia rasa kagum terhadap sabarnya para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga terutamanya Rasulullah SAW, ini satu perkara yang luar biasa. Memang sabar semua. Bagaimana mereka dapat bersabar menghadapi penindasan-penindasan yang menyebabkan gemetar tubuh kita dan menggoncangkan perasaan kita bila mendengarnya. Sebab luar biasa sekali. Ada daripada kalangan mereka yang disalai tubuh badannya, dibakar tubuh badannya, sehingga air lemak yang membakar tubuh badannya itu yang memadamkan api yang membakar tubuh badan. Ini yang berlaku kepada sahabat yang bernama Sayyidina Khabbab bin Al-Awwad radhiyallahu anhu ajma'in. Begitu juga dengan Sumayyah, walaupun disuruh daripada kemaluannya oleh Abu Jahal, dimasukkan tombak sehingga tembus ke mulutnya, tetap dia mempertahankan akidah agamanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul sampai ujungnya. Begitu juga dengan kisah sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya apa puncanya? Apa faktornya mereka boleh sesabar itu? Yang ini yang akan menjadi perbincangan kita.
kita kan pada pagi yang berbahaya ini. Dia punya faktornya banyak tu kan. Dia punya faktor dia banyak. Jadi kita tengok orang sabar, orang mampu bertahan, dia mesti ada sebab. Dia mesti ada faktor. Sebab apa dia sabar? Kita tanya orang yang dia berlari kan, dia lari sampai 25 km contoh kan. Tanya macam mana boleh sesabar itu kan? Macam mana boleh lari sejauh itu? Rupanya ada sebabnya lah. Hadiah sekian sebagai contoh kan, dapat sampai 100,000 kan hadiahnya. Jadi memang sambutlah dia lari. Tanya kepada orang yang kerja kan, kerja kat mana? Afrika contoh. Macam mana boleh duduk sampai jauh macam tu sekali? Rupanya gajinya 150,000 sebulan. Masya Allah, patutlah bertahan. Ini contoh. Jadi ada sebab, jadi ada faktor dia. Para jemaah sekalian, dia tak mungkin tanpa sebab kan. Seseorang itu dia mampu bertahan pada sesuatu yang kalau ikutkan bukan semua orang boleh tahan, bukan semua orang boleh sabar. Subhanallah, berkenaan tentang sabarnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga terutamanya Nabi SAW, dia ada sebab, dia ada faktor dia, dan sebab-sebab ini menjadi tauladan untuk kita semua, untuk sama-sama mencari, untuk sama-sama kita mengusahakan agar kita juga dianugerahkan kesabaran dan juga kecekaran yang sama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tak lemah kan, baru berjuang sekejap ada berhenti, baru duduk sekejap dalam arena kan kebajikan, arena perjuangan ni, baru kena uji sikit dah tak tahan. Dan itu yang selalunya berlaku. Jadi para jemaah sekalian, faktor yang pertama kata penulis memandangkan bahawa ini adalah antara perkara yang bermain dalam benak fikiran, maka kami akan tunjukkan sebahagian faktor dan punca tersebut sepintas lalu. Jadi dia ada beberapa sebab, adalah beberapa faktor. Lebih kurang kan, lebih kurang tak sampai 10 muka lah tuan-tuan, tak sampai 10 line, tak banyak pun. Tapi insyaAllah semoga ianya bermanfaat kepada kita semua. Yang pertamanya kata penulis, iaitulah kerana faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini yang nombor satu. Faktor utama yang membuatkan kecekalan mereka ialah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Memang sebab kerana mereka ni kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia mampu bertahan dalam perjuangan, apatah lagi perjuangan Islam, kita tengok dia sabar, kita tengok dia gentar. Orang katalah apa bukan dia kan? Bagilah kan? Bagilah bermacam-macam tekanan, macam-macam kan? Macam-macam dilakukan terhadap dia bertahan. Kerana apa? Tidak lain tidak bukan kerana faktor dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar. Faktor keimanan disebut iman. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar. Iman yang teguh apabila singgah di hati boleh seimbang dengan bukit. Subhanallah, bukit tu memang kan, memang kalau kita tengok tinggi dia kan, dan juga kokohnya bukit. Subhanallah, kalau berlaku gempa bumi, bangunan itu untuk kokoh ini tumbang, tapi bukit teguh. Bukit teguh, jadi goncanglah kan, goncang tapi gunung ni teguh tuan-tuan. Subhanallah, itu digambarkan iman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Goncanglah macam mana
Datanglah berbagai ujian pun, tapi disebabkan kerana iman mereka ini teguh. Jadi ianya digambarkan seperti bukit. Subhanallah. Apabila singgah di hati, boleh seimbang dengan bukit. Orang yang memiliki iman yang jitu dan keyakinan yang teguh ini melihat kepenatan dunia, walau banyak mana sekalipun, betapa besar dan bertalu-talu datangnya, namun di samping keimanannya, ia melihat perkara-perkara itu tak ubah bagaikan kiamah yang di bawah arus air bah, yang mengalir deras datang untuk memecahkan tembok yang teguh dan kubu yang kuat. Oleh itu, dia tidak mempedulikan sedikit pun kesusahan-kesusahan yang dialami oleh, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Kisah Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi radhiyallahu anhu apabila diketahui oleh tuannya Umayyah bin Khalaf tentang dia memeluk agama Islam. Dia adalah hamba daripada Habasyah. Hamba ni tuan-tuan biasanya ramainya daripada Habasyah, ramai orang hitam ni dia hamba. Subhanallah, bila mana dia memeluk agama Islam, Umayyah ni dia seksa Sayyidina Bilal ni dengan seksaan yang dahsyat. Ada ketika diletakkan tali di tengkuk Sayyidina Bilal ni, kemudiannya diheret di tengah-tengah padang pasir di Mekah. Begitu juga ada ketika dijemur di tengah panas matahari, kerana pula Tanah Mekah ni dia punya panas matahari dia, tuan-tuan, sampai mencecah 50 darjah Celsius, memang panas. Sehingga dalam kitab sirah sebut, kalau diletakkan daging yang mentah pun boleh masak daging itu, punya panas. Yang ini bukan letak daging mentah, letak tubuh badan orang yang hidup. Memang seksaan. Diseksanya, diletakkan di tengah-tengah padang pasir, panas matahari di tengah-tengah padang pasir, dan diletakkan batu di atas tubuh badan Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi radhiyallahu anhu. Walaupun dia daripada kalangan hamba, walaupun dia berkulit hitam, tapi iman dia di situ bicaranya iman. Kita kadang-kadang tuan-tuan rasa kulit putih tapi iman belum tentu comel lagi, belum tentu lagi. Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi, walaupun dia kulit hitam tapi iman dia comel, iman dia teguh. Subhanallah, ketika mana disiksa itu, kata tuannya, kamu akan terus begini, melainkan kamu kufur kepada Muhammad, kamu mencela Muhammad, kamu kufur kepada Tuhan Muhammad, dan kamu kembali beriman kepada Al-Lata dan Al-Uzza, baru kamu dilepaskan, kata Umayyah bin Khalaf. Kemudiannya apa kata Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi radhiyallahu anhu? Ahad, maknanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Ini gambaran teguhnya iman sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Walaupun bertalu-talu datang ujian, walaupun betapa besarnya ujian yang dihadapi oleh mereka, tapi kerana iman mereka diteguh, kenal Allah, sebab dia kenal Allah. Letak batu ke, letaklah di tengah panas matahari ke, subhanallah. Digambarkan seperti, tuan-tuan, kiamah yang di bawah arus air bah yang mengalir deras, datang untuk memecahkan tembok yang teguh dan juga kubu yang kuat. Oleh itu, dia tidak mempedulikan sedikit pun kesusahan-kesusahan yang dialami apabila berhadapan dengan kemanisan iman yang dirasai. Subhanallah. Jadi ini nombor satu.
Allah SWT berfirman, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Adapun buah itu, maka akan hilang lenyaplah ia, hanyut terpun, manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia, maka ia tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan misal-misal berbanding. Para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mereka ni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Macam mana iman dia? Antaranya kerana faktor mereka ni ditarbiyah direct oleh Nabi SAW. Jadi sebenarnya tuan-tuan, faktor guru pun penting juga. Faktor kita belajar, kena belajar tuan-tuan, belajar mengenal Allah, kena ilmu. Belajarlah tentang ilmu akidah dan ilmu tauhid, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, berkenaan tentang iman ni tuan-tuan, nak kuat iman, dia tak dapat tidak mesti dengan amal. Seseorang itu tak boleh bicara tentang teguh iman tanpa dia beramal. Dia tak solat, tiba-tiba nak teguh iman, tak jadi. Dia tak puasa, tiba-tiba nak teguh iman, tak jadi. Dia iman, dia mesti berkait dengan amal. Kan Allah SWT berfirman dalam banyak ayat, Allah SWT akan kaitkan aman wa amilus solihat. Baca mana-mana ayat itu gandingan dia. Basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Wahai orang-orang, diberikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga yang beramal soleh. Jadi mesti ada gandingan. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ayat banyak ayat itulah gandingannya. Orang-orang yang beriman dan juga yang beramal soleh. Dan ayat yang lain Tuhan sebut, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai sekalian umat manusia, wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu, sembahlah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan seru untuk supaya kita ni menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum daripada kalangan kamu. Jadi sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. La'allakum tattaqun, semoga kamu dianugerahkan ketakwaan. Subhanallah, kata almarhum Dr. Abdul Haji dalam kitabnya Pedoman Muttaqin Tafsir, ketika dia mentafsirkan ayat ini, tuan-tuan, dia sebutkan bahawasanya iman ni tak dapat tidak, ianya mesti disempurnakan dengan amal, dengan ibadah. Dia takkan komplit iman ni tanpa ibadah. Seorang itu tak boleh disebutkan sebagai orang yang sempurna imannya, melainkan dia mesti sempurnakan dengan ibadah. Dia tak boleh dikatakan orang yang beriman tanpa dia solat, tanpa dia meninggalkan ataupun dia tidak melaksanakan ibadah. Dia tak solat. Ini contoh paling besar, paling tinggi. Macam mana nak teguh iman? Begitu juga dia tidak puasa, tak baca Quran, tak duduk dalam majlis ilmu. Jadi iman tu dia tak sempurna. Dan ibadah, beribadahlah sehingga sampai datangnya ketakwaan di sisi Allah. Ibadah ni tuan-tuan, ibadah yang akan mampu melahirkan ketakwaan. Jadi ibadah sampai dapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuncak kemanisan di dalam beribadah kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu digambarkan iman, kata guru kami, ianya seperti satu bekas. Dia macam bekas. Ini contohlah iman. Dan nak sempurnakan, nak penuhkan bekas ni, dia mesti kena tuang. Letak air ni ada, diisi lah. Nak isi bekas iman ni, tuan-tuan, tak dapat tidak dengan ibadah. Kalau tuan-tuan jaga solat, ditambah. Tuan-tuan baca Quran, ditambah. Tuan-tuan zikir, ditambah. Duduk majlis, dia bertambah. Dia tak berkurang, dia bertambah. Dia berkurang bila tinggal ibadah. Tak solat, dia kurang, ada haus ada. Iman tu jadi haus. Tuan-tuan tinggal baca Quran, haus ada. Apatah lagi ditambah pula dengan maksiat, lagi semakin haus. Iman nipis. Sehinggalah jadi iman itu seperti kulit bawang ataupun kulit nipis yang. Jadi subhanallah, itu sebab pentingnya kita dalam memelihara ibadah. Dengan ibadah itu akan sempurnalah iman, bahkan sampai mencapai darjat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faktor yang pertama. Mudah-mudahan kita sama-sama nak mengusahakan untuk menjadi orang yang benar-benar beriman dan juga benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun yang kedua dan yang seterusnya, insya-Allah kita akan cuba bicara, kita akan cuba sambung lagi pada yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bincangan tersebut. Untuk hari ini cukuplah sekadar itu dahulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kelemahan dan juga kekurangan daripada diri saya sendiri. Dan saya mohon izin tuan-tuan di penghujung ini untuk saya mewar-warkan, saya ada buat wakaf Quran tempoh hari, wakaf Al-Quran untuk pelajar-pelajar tahfiz, khusus pelajar-pelajar tahfiz kami. Dan program ini tuan-tuan dianjurkan tidak lain tidak bukan kerana ramai daripada kalangan jemaah, ramai orang dia suka wakaf Quran. Jadi cumanya dia wakaf, diberikan Quran itu banyak yang tak sesuai untuk pelajar-pelajar tahfiz. Dia punya niat dia baik, tapi dia beli Quran, bagi Quran, banyak yang tak sesuai untuk pelajar-pelajar. Sebab pelajar-pelajar tahfiz ni, dia sebolehnya dia ada Quran khusus, Quran yang elok. Sebab dalam disiplin pelajaran ni, untuk yang hafal Quran lah, sebolehnya dia ada satu Quran khas untuk dia. Jadi melihatkan banyak satu orang bagi, jadi banyak yang bertimbun tuan-tuan sebelum dia. Jadi saya pun akhirnya saya ajukanlah program ini. Jadi siapa yang nak wakaf Quran, jadi bagi duit, kita cari Quran yang baik, yang berkualiti, insya-Allah. Orang yang wakaf itu jadi maknanya dibacalah, dimanfaatkan. Dia bila kemuncak Quran yang diwakaf itu, dia bermanfaat bila mana ianya dibaca. Jadi alhamdulillah lah semenjak dianjurkan program ni, Masya Allah, memang pelajar-pelajar ni yang hafal Quran ni, dia memang baca Quran. Dia memang baca, alhamdulillah. Dia baca dan juga dia hafaz. Jadi boleh bayangkanlah, Insya Allah, mudah-mudahan ianya bermanfaat. Jadi hasrat kita tu, tuan-tuan, iaitulah cetak Quran khusus untuk tahfiz. Pelajar kami ni ada lebih kurang 800 orang. Pelajar tahfiz perempuan dan malam. Jadi ada beberapa cawangan, ada cawangan di Ceras, ada cawangan di Semam, ada cawangan dengan, ada juga cawangan di Kemuja. Jadi tak kuranglah lebih 1000 juga. Jadi Quran yang mungkin kami cetak ni Quran khas tahfiz, dan kami memang bagi pelajar-pelajar mereka ni baca Quran tersebut. Jadi alhamdulillah projek ini dah beberapa tahun dalam jalan. Saya buat-buatkan untuk kebaikan ramai orang, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita dah cetak, kita berhajat lagi 100 naskah. Di semua nak cetak ni kena 1000. Kami berhajat dalam 150 naskah. Jadi satu Quran ni harganya RM75.
harganya RM175 untuk cetakan. Jadi tuan-tuan, kita kita kurang lagi 150 naskah. Jadi kalau ada yang berhajat, kalau ada yang berminat, tuan-tuan boleh terus hubungi saya. InsyaAllah boleh dapatkan nombor telefon 012 646 5474 012 646 5474. Nanti boleh WhatsApp terus. InsyaAllah terus boleh berhubung. InsyaAllah tuan-tuan boleh InsyaAllah boleh join dalam. InsyaAllah nanti dah sempurna kita hantar gambar sekalian dan sebagainya, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekali lagi yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku quli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.